Hong Kong adalah antara negara yang paling tinggi kos sara hidup dia. Diorang antara top 10 di Asia tau. Kalau korang gaji 20,000 pun still dapat rumah yang bukan mewah tapi lagi kecil daripada Malaysia. Disebabkan kos sara hidup yang tinggi dan kerajaan terpaksa wujud rumah sangka sebabkan tanah yang sangat mahal. So diorang terpaksa bina yang rumah yang betul-betul kecil and bentuk macam sangka. Bukan bentuk je macam sangka tapi memang betul-betul macam sangka. Untuk pengetahuan korang, rumah ni kebanyakannya orang miskin, warga emas, penjenayah, penagih, ramai lagi lah yang duduk rumah macam tu. Bukan sahaja bahaya, tapi rumah ni dia punya cara pembinaan tu sampai matahari pun tak boleh nak tembus sampai ke dalam tau. Bayangkan diorang hidup tanpa ada matahari. Kan tak elok untuk badan juga, betul tak? Lepas tu pula, rumah ni diorang kena kongsi tau, bukan dengan family. Ada yang kongsi dengan berjiran. Macam mana diorang hidup dalam tu? Dan anggaran penduduk Hong Kong yang terpaksa hidup macam ni ialah 200,000 orang. Rumah ni dah lah kecil, dah lah macam sangka. Tapi dia punya sewa tu sangat-sangat mahal. Anggaran 1,800 Hong Kong dollar bersamaan dengan duit kita dalam 1,000 lebih lah. Bayangkan 1,000 lebih kalau duit rumah Malaysia, bolehlah dapat apartment mungkin 2-3 bilik macam tu. Ini kat diorang kecil, sangat-sangat kecil yang muat seorang dah lah tandas pun kena share dan keluasan rumah tu hanya 500 square feet sahaja. Kalau korang tengok sendiri rumah tu dengan bau dia macam mana. Ada yang setengah rumah tu belah atas katil, belah bawah tu toilet. Ada juga sebelah ni jamban, sebelah ni dapur. Bayangkan dia punya kecil tu, ya Allah. Kalau belah malam dengan keadaan yang riuh, bunyi TV-nya, dengan orang bersembangnya, itu belum lagi orang yang tidur berdengkur lagi tu, yang tengah masak ada. Macam mana dia orang boleh hidup macam tu? Dan ada seorang pelancong ni, dia nak cuba duduk dekat rumah sangka tu. Dia duduk hanya seminggu saja tau, sebab dia cakap masa dia duduk dekat rumah tu, dia mampu hanya baring, main telefon je. Dia tak boleh nak buat apa sebab rumah tu sangat kecil. Sebab dalam rumah tu hanya barang peribadi dengan boleh baring. Tu je. Tapi penduduk situ cakap yang diorang walaupun terpaksa duduk dalam keadaan macam tu, diorang masih bersyukur lah sebab at least diorang ada tempat berteduh, tempat untuk tidur, untuk berehat daripada langsung tak ada tempat tinggal langsung. Kira diorang punya mental ni agak kuat lah. Bayangkan kalau orang yang ada claustrophobia, yang tengok keadaan tu and duduk macam tu, kita tengok memang kesian tu memanglah kesian, tapi tak boleh nak buat apa. Memang keadaan negara diorang memang macam tu. So kita mampu tengok sajalah. And kita pun kena bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang ni, okay?